sektor pendidikan di bawah pendidikan negara, sistem pendidikan negara, upayaan pendidikan digital, KPI, pendidikan. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke dokumentari ini yang akan menjelaskan pendidikan di Malaysia sekaligus hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan juga FPG, Falsafah Pendidikan Guru. Pendidikan di Malaysia ialah usaha yang berterusan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar berasaskan konsep dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Pendidikan juga satu proses untuk mengembangkan potensi setiap individu ke arah kecermelangan dalam akademik dan juga mempunyai pelbagai kemahiran yang berguna untuk digunakan sepanjang hayat dalam kehidupan seseorang individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan niat kerajaan untuk melahirkan generasi yang berguna, berketerampilan dan berdaya saing di peringkat global. Seiringnya perjalanan perkembangan pendidikan di Malaysia, lahirnya FPK, yaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1988. FPK ini menegaskan bahawa tujuan pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau lebih dikenali sebagai konsep jeris. Lebih daripada itu, FPK menekankan bahawa pendidikan adalah wahana perpaduan. Ia menjadi landasan untuk menyatukan rakyat berbilang kaum, membina identiti kebangsaan, serta melahirkan warga negara yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu untuk menyumbangkan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran negara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa tanpa pendidikan di Malaysia ini tidak dapat dijalankan dengan lurus dan efektif. Sebab itu, FPG ataupun Falsafah Pendidikan Guru ini diwujudkan bagi garis panduan untuk seorang guru merealisasikan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. FPG juga menegaskan bahawa seorang guru ini perlu menjadi insan yang berperibadi mulia, berpandangan progresif, berfikiran efektif, serta sanggup untuk aspirasi negara dan menjunjungi warisan budaya bangsa. Seorang guru juga bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pemimpin masyarakat, pembimbing satya, dan ejen perpaduan bangsa. Seterusnya kita akan beralih kepada topik ataupun segmen yang penting dalam dokumenter ini, yaitu hubungan antara perkembangan pendidikan di Malaysia dan juga dua elemen penting, yaitu FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan juga FPG, Falsafah Pendidikan Guru. Baiklah, mari kita mulakan dengan membincangkan tentang sistem pendidikan vernacular sebelum merdeka. Sistem ini merujuk kepada sekolah-sekolah yang ditubuhkan
mengikut bahasa ibunda dan komuniti masing-masing. Wujud 4 aliran utama iaitu Sekolah Melayu, Sekolah Cina, Sekolah Tamil, dan Sekolah Inggris. Sekolah Melayu lebih menumpukan kepada asas membaca, menulis, dan mengira serta pengajaran agama di sekolah pondok, tetapi kurang menekankan aspek kemahiran tinggi atau pendidikan menengah. Sekolah Cina pula dibina oleh komuniti Cina dengan sokongan dermawan dan badan sukarela menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Malah ada yang mengikut kurikulum dari negara asal. Sekolah Tamil pula kebanyakannya ditubuhkan di estet-estet, memberi pendidikan asas dalam bahasa Tamil tetapi berdepan ke tangan kemudahan dan tenaga pengajar. Sekolah Inggris pula lebih banyak didirikan di bandar, dikendalikan oleh pentadbiran kolonial atau pihak misi dan menjadi laluan kepada pekerjaan dalam sektor kerajaan atau swasta. Walaupun sistem ini memberi peluang pendidikan kepada masyarakat, ia juga menyebabkan wujudnya jurang kerana setiap kaum bersekolah dalam aliran sendiri. Murid tidak bercampur, bahasa pengantar berbeda, kurikulum juga berasingan. Hal ini menyukarkan pembentukan identitas nasional yang bersatu. Kalau kita fikirkan secara mendalam, sistem vernacular ini sebenarnya memberi kesan yang sangat besar terhadap hala tuju pendidikan negara selepas merdeka. Sebab itulah apabila FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan ini digubal, ia menekankan tujuan utama pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, bukan sahaja dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial, tetapi juga mampu untuk menyumbangkan kepada perpaduan masyarakat dan negara. Di sinilah kita boleh lihat kaitan yang sangat jelas. Sistem vernacular dahulu telah memecahkan masyarakat kepada aliran pendidikan yang berasingan dan berbeza. Dan inilah yang cuba ditangani oleh dasar-dasar selepas merdeka. Maka falsafah pendidikan kebangsaan FPK menjadi visi besar yang menekankan bahawa pendidikan tidak boleh hanya berasaskan kaum atau bahasa, tetapi harus menjadi wahana perpaduan dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, kelemahan sistem vernacular pra-merdeka ini lah yang memberi ilham kepada lahirnya falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Falsafah itu menekankan bahawa pendidikan perlu membentuk warga negara yang bersatu, beridentiti nasional, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan seimbang dari pelbagai aspek. Jadi, jelaslah bahawa pengalaman daripada sistem vernacular lama telah membuka mata pemimpin negara untuk memastikan pendidikan selepas merdeka tidak lagi bersifat terpisah, sebaliknya bersifat menyeluruh dan kebangsaan. Dalam konteks falsafah pendidikan guru FPG pula, peranan guru menjadi sangat penting.
guru selepas merdeka tidak lagi dilihat hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai ejen perpaduan bangsa. Guru mesti berpribadi mulia, bertanggung jawab untuk menyatukan murid dari berbagai kaum, suku, dan juga mereka menjadi teladan dalam membina masyarakat yang harmonis. Pendidikan di Malaysia bukan sekadar kurikulum atau peperiksaan. Ia diselami dengan falsafah yang mendalam, dirangkumkan dalam dua tonggak utama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. FPK adalah visi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari sudut intelek, rohani, emosi, dan jasmani atau jeri. Manakala FPG pula memastikan pendidik kita adalah ejen perubahan yang berkualiti. Falsafah-falsafah ini tidak muncul sekelip mata. Ia adalah hasil evolusi dasar yang progresif bermula sebelum kemerdekaan, di mana setiap laporan pendidikan utama menyumbang sekeping demi sekeping kepada definisi insan dan guru yang diidamkan negara. Mari kita telusuri bagaimana hubungan intrinsik ini terbentuk. Dasar-dasar awal seperti Penyata Razak, laporan Rahman Talib, dan laporan Amin bin Baki adalah pra-FPK. Walaupun FPK dirumuskan secara rasmi pada tahun 1988, teras dan aspirasinya sudah wujud, dibina dan diperkemaskan melalui laporan-laporan ini. Manakala FPG pula menjadi panduan bagaimana untuk mencapainya. Tahun 1956, negara menuju kemerdekaan. Penyata Razak meletakkan batu asas, iaitu matlamat utama perpaduan. Perkembangan penting Penyata Razak ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan penubuhan satu kurikulum serta sistem peperiksaan seragam. Ini adalah langkah pertama untuk mencapai satu identiti nasional yang dikongsi. Aspirasi Penyata Razak adalah melahirkan warga negara bersatu melalui bahasa kebangsaan dan pendidikan yang sama untuk semua. Ini secara langsung menjurus kepada dimensi perpaduan dan tanggungjawab sosial dalam FPK. Sekolah menjadi makmal perpaduan yang merupakan syarat asas untuk melahirkan insan FPK yang harmonis dalam sebuah negara majmuk. FPG pula ialah penyata yang menetapkan piawaian awal untuk guru. Guru dilatih untuk mengajar menggunakan bahasa kebangsaan dan kurikulum seragam. Kandungan latihan perguruan pada masa itu dituntut untuk sesuai dengan ciri-ciri progresif dan berpandangan saintifik yang digariskan dalam FPG. Ini bermakna sejak awal guru telah disediakan untuk menjadi profesional yang mampu melaksanakan dasar kerajaan secara seragam dan berwawasan. Penyata Razak menghasilkan guru yang patuh dasar, progresif dan paling penting mampu menyemai semangat kebangsaan. Ini adalah asas bagaimana FPG mentakrifkan guru sebagai ejen perubahan dan pemimpin masyarakat. 4 tahun selepas kemerdekaan, laporan Rahman Talib 1960 muncul bertujuan untuk memperkasa sistem pendidikan sedia ada. Fokus beralih kepada akses dan kepelbagaian kemahiran. Laporan ini memperluas pendidikan percuma ke menengah rendah dan memperkasakan pendidikan vokasional dan teknik. Ini adalah pengiktirafan bahawa pembangunan negara
memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mahir. Pengekalan kebangsaan melalui bahasa kebangsaan turut diperkukuh. Laporan ini meluaskan skop FPK yang tidak hanya menekankan intelek dan rohani tetapi turut mengiktiraf jasmani dan emosi. Ia menekankan keperluan untuk melahirkan insan berilmu dan berkemahiran seimbang dari segi akademik dan praktikal, yang menjadi keras kepada konsep Jerry dalam FPK. Pendidikan bukan lagi hanya di buku tetapi juga di bengkel dan makmal, menyumbang kepada pembangunan manusia secara menyeluruh. Guru kini menghadapi cabaran baru. Guru dituntut lebih kreatif, sistematik dan berkemahiran untuk mengajar pelbagai bidang, termasuk akademik dan vokasional. Ini selaras dengan ciri-ciri FPG yang menuntut guru menjadi progresif, saintifik dan berketerampilan dalam pelbagai disiplin. Skop tugas guru diperluaskan, mempersiapkan mereka untuk menjadi pendidik yang serba boleh dan berdaya saing. Jika penyita Razak meletakkan tapak perpaduan, maka laporan Rahman Talib memulakan pembinaan keseimbangan manusia. Keseimbangan akademik dan praktikal ini adalah prasyarat untuk FPK melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Guru melalui FPG perlu menyesuaikan diri dengan anjakan ini. Dengan asas perpaduan dan keseimbangan yang kukuh, laporan Aminuddin Baki 1964 muncul. Fokus kini beralih pada penyusunan strategi untuk meningkatkan kualiti pendidikan, bermula daripada persediaan ke peringkat tinggi. Laporan ini menekankan pendidikan menengah dan memperkenalkan pembahagian aliran. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualiti latihan perguruan agar selaras dengan keperluan negara yang lebih kompleks dan membangun. Laporan ini mendefinisikan kualiti keluaran FPK dengan lebih dalam. Ia menekankan untuk melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara. Ini adalah penekanan kritikal terhadap dimensi rohani dan tanggungjawab sosial dalam FPK, bahawa ilmu harus diiringi akhlak dan digunakan untuk kebaikan negara. Inilah puncak kepada profesionalisme guru. Laporan ini berhasrat untuk mengangkat profesion keguruan dengan latihan yang lebih teratur dan profesional. Ini secara langsung merealisasikan aspirasi FPG yang menuntut guru menjadi pemimpin masyarakat dan agen perubahan. Guru dilihat sebagai tonggak transformasi yang bukan hanya mengajar subjek, tetapi membentuk watak dan moral negara. Kualiti latihan perguruan menjadi jaminan kepada kualiti FPK. Aminuddin Baki memberi tumpuan kepada sumber manusia. Untuk mencapai FPK, kita perlu FPG yang kuat. Kualiti guru adalah cerminan kualiti sistem. Jika guru kita adalah pemimpin dan ejen perubahan, maka graduan yang mereka lahirkan juga akan menjadi penyumbang sejati kepada negara. Penyata Razak, laporan Rahman Talib, dan laporan Aminuddin Baki, tiga dokumen bersejarah ini membentuk satu naratif yang sama. Membina sistem pendidikan yang berorientasikan kebangsaan, berlandaskan perpaduan, keseimbangan jari dan profesionalisme guru. Hari ini, FPK dan FPG kekal menjadi kompas pendidikan negara. Kedua-duanya adalah janji berterusan untuk melahirkan modal insan yang holistik. Hubungan antara dasar, falsafah pendidikan dan profesionalisme guru ini
adalah jaminan bahwa pendidikan Malaysia akan terus menjadi pemangkin pembangunan bangsa.